Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam tajuk yang baharu. Pada hari ini kita akan mulakan pada bahagian kita akan belajar pada bahagian ibadah. Okey, ibadah yang sebelum ni kita pernah kalau kamu tengok pelajaran yang ke-12, kamu akan ada belajar bab kahwinan. Kat situ dia ada cerita pasal wanita yang haram dikahwini, calon suami, calon isteri, merisik, meminang dan pernikahan itu sendiri, ya. Jadi untuk hari ini Ustazah akan sambung unit yang kedua, iaitu bila dah kahwin mestilah cerita pasal apa? Mestilah ada anak. Bila ada anak mesti ada melibatkan kemahiran keibubapaan. Okey. Sebelum terlupa, nama Ustazah Wahia Wardasi. Mungkin ada yang terlupa, inilah wajah Jawa Ustazah. Maka perhatikanlah sepanjang kita belajar pada hari ini. Okey. Kita teruskan dengan tajuk kita, iaitu unit yang kedua, kemahiran keibubapaan. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini, Ustazah memfokuskan kepada kamu boleh menyenaraikan dua daripada tanggungjawab suami yang dinyatakan nanti. Okey, itu yang pertama. Dua tanggungjawab suami, sekurang-kurangnya dua tanggungjawab suami. Yang kedua, menyatakan dua daripada tanggungjawab isteri. Maksudnya menyatakan dua, sekurang-kurangnya dua tanggungjawab isteri. Yang ketiga, menerangkan dua, sekurang-kurangnya dua tanggungjawab suami dan isteri daripada tiga aspek. Iaitu aspek yang pertama, aspek akidah. Yang kedua, ibadah. Dan yang ketiga ialah akhlak. Okey? Jadi ini fokus kita pada hari ini. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran, Ustazah nak share satu video. Sebenarnya video ni kalau awak nak tengok lebih lanjut, Ustazah sediakan link di bawah, ya. Sebenarnya video ni dah lama, tapi ini ialah olahan baru untuk generasi awak. Kalau awak search keluarga bahagia tu, dulu ialah kerajaan dikeluarkan oleh RTM. Lagu tu best lah. Lepas tu bila dah mengikut zamannya, diolah dengan suara penyanyi yang baru, dan di-share lah pada awak. Ini sebenarnya Ustazah ambil video ni daripada laman web LPPKN. Okay. Apa LPPKN? Cari sendiri. Kalau awak nak berumah tangga, yang ini pun awak tahu apa itu LPPKN. Okay. Kasih pada ibu, taat pada bapa, hormat pada guru, membawa bahagia. 我爱父亲母
kan lagu dia kan. Nanti awak cari lama, version lama tu dia slow ikut zaman lah kan. Okey, apa yang Ustazah nak tunjuk kat sini, kena ingat satu je. Untuk membina satu keluarga dan menghasilkan anak yang bahagia dan berjaya, kuncinya ialah keluarga. Keluarga kena betul-betul. Maksudnya ibu dan ayah kena mainkan peranan untuk menerbitkan anak-anak yang bahagia dan seterusnya berjaya. Kuncinya ialah anak tu kena rasa bahagia. Bila bahagia maka dia senang untuk menuju ke jalan kebahagiaan tu. Itu maksudnya. Jadi nak menuju ke jalan kebahagiaan tu ialah tadi kata hormatilah orang tua, jauhilah kejahatan. Maksudnya bila perkara tersebut awak jaga, awak dah menjaga diri awak dan jaga keluarga awak dan awak menerbitkan keluarga yang bahagia. Itu intipati daripada lagunya lah. Kalau awak nak dengar lagi bolehlah nanti awak masuk nanti Ustaz share link tu ya. Okey, tanggungjawab. Okey, tadi ingat punca utama keluarga bahagia semuanya bermula daripada ibu dan ayah ataupun suami dan isteri. Maka nak dapatkan bahagia tu kena faham peranan masing-masing apa. Okey, macam suami ataupun ayah ada peranan dia dan ibu atau isteri ada peranan dia dan anak-anak pun sebenarnya ada peranannya. Tapi dekat sini kita fokuskan kepada punca peranan yang utama iaitu ibu dan ayah, suami ataupun isteri. Awak pun nak kahwin kan? Yelah sekarang kan trend kahwin muda. Jadi sebelum berkahwin awak kena belajar dahulu
apa peranan suami dan juga isteri, dan juga apa dia peranan kamu sebagai ibu bapa. Itu yang orang panggil ilmu parenting. Okey, semua tu kita boleh dapat dah sekarang dekat dalam internet. Jadi awak search dan awak boleh follow je untuk membina kebahagiaan yang awak nak munculkan dalam family awak. Okey, kisahlah kahwin lambat ke, kahwin cepat ke, tapi ilmu mengenai rumah tangga itu penting. Okey, tanggungjawab suami. Awak sebagai lelaki, bakal suami ni kan. Jadi apa dia tanggungjawab? Yang ini yang paling basic lah, paling asas. Asas ni tanggungjawab suami, inilah dia. Okey, yang pertama menyediakan segala keperluan asas. Apa dia maksud keperluan asas? Keperluan asas paling biasa ialah makan, minum, okey, makan, minum, pakaian, rumah, dan juga keperluan-keperluan yang lain. Contohlah kalau kita hidup pada zaman sekarang, kereta tu satu keperluan. Kalau tak mampu nak sediakan kereta, motor pun jadi janji ada pengangkutan. Itu keperluan. Contoh kamu ada dalam family kamu ada satu kereta, cukup, itu keperluan. Tapi bila nampak ada kereta lain yang keluar, itu dah jadi satu kehendak. Itu dah bukan jadi satu keperluan. Sama juga macam handset. Handset itu pun satu keperluan, betul? Satu alat komunikasi yang penting pada zaman sekarang untuk penyebaran maklumat, betul? Tapi keperluan tu dengan tahap mana? Belilah handset yang murah-murah je, yang boleh call, yang boleh baca WhatsApp sekurang-kurangnya sekarang kan. Itu pun cukup, itu keperluan. Tapi apabila kamu dah beli satu benda yang mahal, contoh macam iPhone yang paling latest, berapa ribu? 5,000, 6,000. Adakah itu satu keperluan? Tidak, itu ialah satu kehendak. So, kena faham keperluan asas tu apa. Paling ingat semuanya merangkumi, nak menampung makan minum, nak menampung pakaian, nak menampung rumah ataupun kenderaan, ataupun kesihatan macam nak ubat kan, semuanya mesti melibatkan duit. Tu lah duit tu. Inilah contoh suami terbaik. Ada duit untuk wife, ada duit untuk bonda, ada duit untuk rumah. Wife dengan rumah sepatutnya tidak boleh disekalikan. Rumah ni lebih kepada kelengkapan isi rumah. Contoh nak beli makanan ataupun keperluan-keperluan yang lain. Contoh katil ataupun mungkin kerusi ataupun meja untuk anak-anak duduk. Wife kena bezakan. Wife tu dia ada keperluan dia yang lain. Maka di sini suami kena faham dia kena sediakan keperluan asas ni mengikut kemampuan suami. Tu yang tadi saya kata, handset yang apa yang ada dengan iPhone. Mana ikut kemampuan suami. Suami boleh tanggung. Sebab tu lah lagi tu kalau Ustazah point kan, macam ni kan. Ustazah point kan dengan kemampuan suami. Kamu ingat tak sebelum berkahwin kita ada cerita mengenai sekufu. Sekufu inilah yang mengingatkan kepada kemampuan suami. Kalau daripada awal perkahwinan sekufu dari segi harta, kamu dah faham, dah boleh terima yang suami kamu ni kerjanya hanya kerani. Contoh, okay? Kerjanya hanya kerani. Maka apa gaji sebagai kerani ni dia mampu untuk sediakan makanan. Adakah makanan yang berasas benda-benda yang mahal? Contohnya, apa mahal? Hari-hari makan pizza. Contohlah kan. Ataupun kamu boleh minta lebih daripada itu. Mengikut kemampuan. Kalau daripada awal perkahwinan tadi awak dah menerima yang kamu berdua ni tidak sekufu, maka sepanjang tempoh perkahwinan terimalah keadaan kemampuan suami. Itu maksudnya. Okey? Okey, yang kedua. Menyelesaikan mahar yang belum dijelaskan. Okay? Menyelesaikan mahar yang belum dijelaskan. Ini kes, kalau perkahwinan itu dinyatakan, contohlah aku terima nikah Wangi Wadati binti Samnu dengan mas kahwinnya RM22.5 hutang, maka dia kena selesaikan mahar itu seeloknya seeloknya kena jelaskanlah apabila sudah berada dalam satu perkahwinan. Kalau dia tunai, alhamdulillah lah. Kalau dia hutang, maka kena selesaikan.
Okey, apatah lagi jika sudah berlakunya persetubuhan. Itu nanti awak tanya ustaz-ustazah awak Okey, yang ketiga, memberikan ilmu dan didikan agama secukupnya kepada isteri dan anak-anak. Okey, kalau kat sini memberikan ilmu dan didikan agama. Okey, ustazah, kalau saya tak pandai macam mana? So, awak kena belajar dahulu. Belajarlah ilmu agama tu dan awak ajarkan pada isteri dan anak-anak awak. Sekarang ni medium pembelajaran tu banyak. Ceramah-ceramah pun banyak daripada ustaz-ustaz yang kita boleh percayai. Banyak lagilah tentang ilmu-ilmu perkahwinan banyak. Cuma awak je usaha nak tengok cerita lain ke nak cerita pasal ilmu agama, ilmu mengenai rumah tangga. Itu pilihan awak. So yang ini ialah tanggungjawab awak memberi ilmu dan mendidik isteri dan juga anak-anak. Kalau kamu dapat isteri yang lagi soleh, yang lagi alim daripada awak, alhamdulillah. Tetapi peranan awak ialah sama-sama. Sama-sama maksudnya sama-sama memberi dan menerima ilmu tersebut. Dan awak kena berlapang hati jika ada teguran daripada isteri. Yelah, kalau mungkin tak semua kita boleh hadam apa yang ada dalam ilmu agama tu. Mungkin kadang-kadang kita akan melakukan kesilapan sebab kita masih lagi manusia biasa. Tapi kena berlapang hati jika ada apa-apa yang ditegur oleh isteri awak. Okey, sama juga isteri kena lapang hati, itu suami. Memang awak kena dengar nasihat daripada dia. Okey? Oh, nombor salah baru perasan. Okey, yang keempat, memberi layanan yang baik kepada isteri. Seperti tutur kata yang baik dan perlakuan yang sopan. Mungkinlah sifat awak ni kasar dekat luar. Bercakap pun macam nak bergaduh. Tapi cubalah untuk berada di hadapan isteri, tukar sifat-sifat tersebut. Mungkin kat luar, oi kau buat apa? Bila dengan isteri, ya yang, nak apa? Nak abang tolong apa? Macam tu contoh. Cik. Tapi sebenarnya itulah tanggungjawab dia. Bukan setakat isteri kena cakap sopan santun, berlemah lembut depan hadapan suami. Suami pun sama kena memberi perlakuan yang sopan, cakap pun kena baik. Jangan mencarut. Cakap yang elok-elok. Nak tegur pun kena cakap elok-elok sebab dia ialah isteri awak. Nak cakapnya perbuatan tersebut pun ada pahalanya bagi awak. Okey, yang kelima, memberikan kasih sayang, belas kasihan serta nafkah batin bagi memenuhi keperluan isteri. Memberikan kasih sayang, of course lah, bila perkahwinan kasih sayang tu awak kena beri sebab dia ialah satu-satunya isteri. Satu ke? Kalau empat-empat lah kan, awak kena membahagikan secara adil. Tapi nak ceritanya, ya, awak kena beri kasih sayang tu pada isteri. Untuk kalau awak sukalah melakukan pembacaan kan, seorang isteri, seorang perempuan ni apabila dia berkahwin, sebenarnya dia dah kosongkan hidup dia dengan benda lain, dia hanya menumpukan pada awak. Jadi tanggungjawab awak ialah memberi perhatian sepenuhnya pada dia, bukan pada kawan-kawan awak. Sebab kena ingat, awak susah macam mana pun, contohlah awak akan suka awak tiba-tiba sakit. Adakah kawan-kawan awak tu yang pertama membantu awak? Tidak. Isteri awak yang pertama yang membantu awak dalam kesusahan. Kawan awak mungkin ada yang baik, alhamdulillah. Tapi kawan biasanya, kalau dia bukan kawan yang baik, maka dia akan meninggalkan awak bila awak dalam kesusahan. Jadi siapa yang susah dengan awak? Isteri awak tu yang susah senangnya bersama awak. Maka tanggungjawab awak ialah memberi kasih sayang. Ialah kononlah macam cerita novel, perkahwinan diaturkan oleh keluarga lah, apalah. Tapi bila awak menerima, maksudnya awak redha. Bila awak redha, awak kena pupuk hati awak untuk sayang pada dia. Tak kisahlah dia tu cantik ke tak cantik ke. Maka ingatlah rahmat daripada Allah bila awak memperlakukan isteri awak dengan sebaiknya. Mungkin dengan keadaan isteri yang tak cantik, memang fizikalnya tak berapa nak berkenan di mata awak lah. Dengan takdir Allah, dengan sebab sikap kamu yang redha dengan ketentuan ni, mungkin dengan mata tu berubah
ada filter. Nampak dia jadi cantik mungkin. Kena ingat, bila timbulnya kasih sayang, kita akan melihat seseorang tu dengan penuh berbunga-bunga. Macam bercinta lah kan. Bila bercinta dia tak nampak ada background belakang tu, dia dah nampak muka pasangan tu dan ada bunga dan rama-rama di sekelilingnya. Macam itulah contohnya. Okey, seterusnya ialah belas kasihan. Belas kasihan ni maksudnya kalaulah aturan dalam keluarga awak tu aturan dalam keluarga awak tu suami bekerja, awak duduk di rumah. Belas kasihan. Walaupun dia suri rumah, kena ingat dia ada tugas-tugas yang berat di rumah, menguruskan rumah. Maka belas kasihan tu maksudnya jika kamu balik dalam keadaan mungkin penat juga. Yelah bekerja di luar kan. Bila balik tengok rumah dalam keadaan yang tak terurus, anak-anak mungkin nakal. Jadi awak secara belas kasihannya, tolonglah dia, bantulah dia. Janganlah mengeluarkan, kalau tak nak bantu pun jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik pada dia atau marah dia. Itu belas kasihan. Kasih sayang pun menyebabkan kita berperasaan macam tu. Okey, nafkah batin kat sini apa maksudnya? Ini ialah tuntutan sexuality. Maksudnya bukan sahaja lelaki yang meminta perkara ni. Perempuan pun ada dia punya naluri seksualitinya. Maka di sinilah peranan kamu untuk memenuhi fitrah semula jadi manusia antara lelaki dan perempuan. Sebab itulah dituntut untuk berkahwin sebab naluri tersebut. Okey, kena faham. Lelaki dan perempuan lebih kurang saja. Nak cakapnya ada. Secara kalau dia ialah manusia normal, maka seksualiti tu memang ada. Jadi di sinilah peranan kamu memberi nafkah batin bagi memenuhi keperluan dia. Kena ingat naluri tu kena jaga juga sebab kalau tak jaga dia akan mempengaruhi emosi. Tak kisahlah emosi suami ataupun isteri. Okey? Okey, seterusnya. Tanggungjawab isteri. Tadi tanggungjawab suami, sekarang ialah tanggungjawab isteri. Tanggungjawab isteri yang pertama ialah mentaati perintah suami selagi tidak bertentangan dengan hukum syarak. Selagi tidak mendatangkan dosa dari sudut agama, maka awak kena ikut. Contoh yang hari ni I nak masak, I nak you masak ikan tiga rasa. So you kena masak. So awak kena masak, belajar masak. Tetapi yang melanggar hukum syarak, contohnya ialah okay, I nak you bila keluar dengan I, tolong jangan pakai baju kurung ni. I nak you pakai baju yang sangat seksi untuk I sebab I nak tunjuk kawan-kawan I yang I ada isteri yang cantik, hot dan gorgeous macam you. Sound effect sekejap. Okey, itu maksudnya kalau awak ikut maka itulah namanya. Adakah kalau awak engkar tak nak ikut cakap dia pakai miniskirt, adakah awak dikira derhaka? Tidak. Itu ialah perkara yang bertentangan dengan hukum syarak. Sound effect lagi. Okey, yang kedua, menjaga kehormatan diri dengan menutup aurat. Sekejap ya. Okey, kita sambung balik Okey, yang kedua ialah menjaga kehormatan diri dengan menutup aurat. Itu ialah memang satu kewajipan. Tanggungjawab awak ialah untuk menjaga diri awak bila mana awak berada di luar rumah. Okey? Maksudnya kat sini menutup aurat tu paling wajib. Kalau awak tak kahwin memang awak kena menutup aurat. Tapi cerita pasal memelihara pandangan. Nak cakap ni kalau dulu time bujang awak boleh melihat sesiapa. Tapi kena ingat saranan daripada agama, jaga juga pandangan. Bukannya mata meliar waktu bujang aku boleh meliar tak. Nak cakapnya kalau berkahwin lagilah awak kena memandang pandangan tersebut. Nak cakapnya bukan kat luar, kat TV pun sama. Okey, lagi menjaga batas pergaulan ketika berada di luar rumah. Okey, yang inilah bila dah berkahwin, kamu kena menjaga diri kamu seperti seorang isteri orang. Itu maksudnya. Maksudnya kalau dulu kamu boleh dengan tanpa memikirkan kesan boleh berborak kepada golongan ajnabi, okey. Tapi bila dah berkahwin ni kena fikir, takut nanti dia boleh menjadikan fitnah dan boleh merosakkan rumah tangga awak. Tapi bagi zaman sekarang bukan setakat
jaga pergaulan tu waktu luar rumah. Ustazah rasa dalam media sosial pun sama. Kena jaga. Sebab takut kalau awak, kalau lah suami tu dah menunjukkan yang dia tidak suka kepada sesuatu perkara. Contoh awak suka tengok page siapa-siapa kan, maka tolong jangan buat apa yang suami itu tidak suka. So itu pun sama juga menjaga pergaulan sama ada di fizikal ataupun maya. Itu pun kena sama-sama jaga supaya tidak berlakunya fitnah dan kamu boleh menjaga keutuhan keharmonian rumah tangga kamu. Okey, seterusnya menjaga kemuliaan, maruah dan harta suami. Maksudnya bila sudah bersuami, awak kena jaga maruah suami tu. Maksudnya tak kisahlah maruah ke, harta ke, apa-apa sahaja mengenai suami, awak kena jaga. Contohlah kalau ada orang menceritakan keburukan tu, lepas tu dia minta pendapat awak pasal suami awak sendiri, maka awak kena jaga, kena pertahankan sebab dia ialah suami. Sama juga macam maruah. Maruah ni maksudnya bila dekat luar awak tidak memperlihatkan perlakuan yang tidak sopan. Contohnya apa? Mungkin awak berkeliaran mungkinlah awak keluar dengan kawan-kawan perempuan. Tapi kena ingat apa yang berlaku sepanjang tempoh perlakuan tersebut. Kena fikirkan, kalau aku buat macam ni, nanti kalau kawan-kawan suami aku nampak, nanti apa kata diorang. Itu maksudnya maruah. Okay? Dan juga harta suami. Ya, suami tu memang kena bagi, apa tadi, keperluan tadi kan? Bagi duit poket lah. So, harta tu adakah awak sembarangan untuk membelanjakan pada sesuatu yang awak suka? Tak, awak kena minta izin. Bang, saya nak beli tudung tau. Tudung, apa tudung awak suka? Kalau saya tudung sauk. Tu paling senang. Boleh tak bang beli? Pakai duit abang ni. Kalau dia kata boleh, belilah. Harta suami. Tak adalah awak belanja, beli apa-apa. Tak beli, lepas tu awak buang. Awak beli produk muka, lepas tu awak tak habiskan, membazir macam tu je. Kena jagalah. Kena manfaatkan semua harta tu pada sesuatu yang berfaedah dan jangan membazir dan boros. Itu je. Okay? Okey, yang keempat, melakukan perkara yang menyinggung hati suami. Nak cakap punya tugas kita kan, tanggungjawab kita ni, kena jaga hati dia. Cakap pun kena baik-baik. Ya, Abang nak makan apa? Cepat, siapkan. Kan intonasi tu berbeza sebab satu tu suami, satu tu anak. Intonasi pun kena berbeza. So, kena usahalah untuk menyenangkan hati dia. Kalaulah kan, cuma fikirlah kalaulah kamu jadi suri rumah sepenuh masa, maksudnya awak ada fokus untuk memperlihatkan sesuatu yang baik bila suami tu balik. Ikutlah contoh kisah kan, ada kisah seorang isteri yang Rasul kata, Nabi katakan dia ialah orang pertama yang masuk syurga sebelum Fatimah. Awak carilah cerita tu. Apa yang dia buat pada suami dia. Cari balik cerita tu. Cerita tu kalau ikutkan sangat best lah sebab Fatimah nak tahu. Okay. Fatimah pergi ke rumah perempuan tersebut tapi dia tak benarkan masuk walaupun tahu yang di depannya tu ialah anak Rasulullah. Tapi tak bagi masuk. Kenapa? Sebab dia betul-betul menjaga redha suami tu. Dia cakap, suami aku tak ada. Dia tak boleh nak dapatkan kebenaran. Yelah masa tu mana ada handset kan. Tak boleh nak call secara terus kan. Jadi dia cakap apa? Selagi suami tidak benarkan, maka dia tidak membenarkan Fatimah masuk. Walaupun itu ialah anak Nabi. Awak carilah cerita tu. Apa bila suami dia balik, dia buat apa. Bolehlah praktik. Tak ada masalah. Tapi bagi Ustazah itu dia kata kalau suri rumah. Sebab dia dah dekat rumah. Tapi jadi suri rumah ni saya penat. Ustazah pun dah rasa dah waktu PDPR ni. Penatnya apa? Penat nak fikir menu hari-hari. Walaupun dulu sama, tapi sekurang-kurangnya bila kerja tu kita boleh maksudnya kalau tak sempat nak masak, bolehlah tunjuk-tunjuk kat luar kan, beli kat luar. Tapi ini kita kena masak. Hari-hari nak fikir menu, rutin hari-hari, mengemas rumah lah apa. Benda tu diulang hari-hari. Kalau tak buat, leceh. Rumah jadi tak bersih lah. Maka tu saya kata,
jadi isteri rumah pun sebenarnya ada lelahnya. Cuma bezanya dia boleh duduk di kawasan, berada dalam kawasan rumah. Berbeza dengan orang yang bekerja rutin tu berbeza-beza dan kadang-kadang kita rasa penat dah kat luar tu. Jadi sama-sama penat sebenarnya. Tapi nak cakapnya kat luar bekerja, balik rumah nak kena kena laksanakan tugas sebagai isteri dan juga ibu. Tak apalah penat atau tidak bila memikirkan awak buat untuk orang yang awak sayang sebenarnya itu tidak menjadi satu masalah. Cuma motivasinya untuk terus cemerlang menjadi seorang isteri dan ibu tu itu yang sebenarnya agak sukar lah. Tapi boleh. Ingatlah redha Allah dan redha suami, maka kamu boleh lakukan begitu dengan senang hati. Okey, yang kelima, mendapat keizinan suami sebelum keluar rumah. Ini paling biasa. Sekarang pun kita dah ada kemudahan kan, kalau suami tak dekat rumah, tiba-tiba rasa nak keluar, nak beli barang ke apa, maka boleh je call terus, bang, hari ni saya nak beli barang pagi ni, boleh ke? Okey, keluar. Contohnya kalau kamu ialah perempuan yang bekerja, boleh daripada awal perkahwinan minta izin siap-siap, abang, saya ni bekerja sebagai cikgu, abang izinkan tak kalau saya teruskan kerjaya saya ni? Kalau suami kata boleh teruskanlah. Lagipun dapat juga bantu abang kalau andai kata tak mampu nak tanggung belanjaan keluarga. Okeylah. Kalau macam tu minta izin daripada awal dan kalau boleh hari-hari pagi-pagi anda tak payah minta izin. Maksudnya pagi-pagi salam tu dah boleh kira diizinkanlah tu. Janji dengan ketahuan dia. Okay? Itu kalau yang bekerja ya, tapi kalau tak bekerja nak keluar, minta lah izin. Buat ustazah walaupun memanglah dah minta izin daripada awal perkahwinan. Tapi bila contohlah tiba-tiba hari ni ada meeting di luar kan, minta izin. Abang, hari ni tiba-tiba pula kena pergi meeting pukul 3. Dekat mana? Dekat Seremban. Okeylah, bagi tahu dia. Sebenarnya kalau ikutkan bukan ustazah seorang dia. Suami ustazah pun kalau dia keluar pun dia minta izin. Bukan minta izin, cuma just bagi tahu. Okay, hari ni nak keluar ajak nak pergi DIY. Kegemaran, tempat kegemaran. Itu nak cakapnya itulah cara kita nak macam mana kita nak meletakkan harmoninya dalam rumah tangga kita tu. Kena give intake, ada betul asuh. Sebenarnya banyak lagi benda-benda tu yang awak kena belajar. Yang ini cuma asas sahaja. Dan sebenarnya benda tu kalau awak nak tanya macam mana kita nak memberikan bahagia dalam rumah tangga, awak boleh tanya pada mak ayah awak. Bukan tanya, kadang-kadang awak boleh tengok sendiri mak ayah awak buat tu macam mana. Adakah aku rasa bahagia? Bahagia. Macam mana, kenapa aku bahagia? Tengok mak ayah aku. Awak boleh jadikan satu teladan. Bukan teladan, awak boleh jadikan satu contoh. Tapi jika awak lahir daripada mak ayah yang mungkin tak okey, mungkin awak daripada keluarga yang bercerai berai, jangan jadikan itu satu pengulangan bila awak berkahwin tersebut, tak. Maksudnya awak jadikan dia sempadan, awak jadikan dia satu ukuran. Okey, dulu ayah aku buat macam ni menyebabkan mak aku marah, maka aku tak boleh buat macam ni. Dia kena macam tu. Macam mana? Sebab tu lah Ustaz kata kita nak bahagia itu ialah terletak pada tangan kita sendiri. Apa peranan kita, apa usaha kita untuk membuatkan bahagia. Okey, seterusnya ialah tanggungjawab suami dan isteri dari aspek akidah, ibadah dan akhlak. Maksudnya ini ialah tanggungjawab bersama suami dan isteri tu dari segi akidah, ibadah dan juga akhlak. Okey, kita masuk dulu daripada segi akidah. Kalau kat sini asasnya dibagi ada 4 isi. Yang pertama, menerapkan didikan agama Islam yang betul kepada anak-anak sejak kecil. Okey, kalau ikutkan paling basic ialah satu, penerapan syahadah atau penerapan Allah itu satu. Maksudnya daripada kecil dah ajar dia syahadah. Bila dia dah hafal syahadah tu, awak terangkan apa maksudnya hanya Allah sahaja, apa maksudnya Rasulullah itu sebagai pensuruh Allah. Kena terangkan pada dia dengan cara yang paling sesuai dengan umur dia. Okey. Yang kedua, membentuk akidah keluarga berdasarkan pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita dah belajar sebelum ni kan, pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekurang-kurangnya yang paling asas tu yang awak terapkan dalam family awak. Okey? Penerapan tu, contohlah macam cerita, Ustazah ambil salah satu contoh lah kan, isu mengenai
iman itu berkurang dan bertambah. Apa konsep iman tu berkurang bertambah? Macam mana nak menambah iman tu? Macam mana nak mengurangkan iman? Itu ialah contoh satu daripada isi kandungan akidah ahli sunnah yang kita belajar itu kan. Okey, yang kedua memupuk asas ketakwaan yang menetap kepada anggota keluarga. Maksudnya ketakwaan kepada siapa? Taat kepada perintah Allah. Apa maksud takwa tu? Itu ialah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya dengan taat. Itu ketakwaan. Maksudnya itu kamu sebagai keluarga, sebelum kamu membimbing orang lain, kamu kena ubah diri awak dulu. Maksudnya ilmu agama dalam diri awak tu kena mantap dahulu sebelum awak memantapkan memantapkan akidah ahli keluarga awak. Sebab tu dah kata bila nak berkahwin berubahlah, belajarlah yang sebaiknya supaya kamu dapat membentuk seorang keluarga yang bertakwa kepada Allah. Okey, yang keempat, memelihara ahli keluarga daripada sebarang fahaman yang sesat. Okey, yang ini kalau tengokkan situasi semasa pun dah berlaku. Mungkinlah kita boleh ambil, maksudnya kita kena biasakan anak-anak kita dengan isu semasa. Lepas tu kita bincangkan dalam keluarga supaya mereka tahu, oh salah rupanya. Tapi macam mana Ustazah kalau saya tak tahu? Senang. Kalau kita tak tahu, maka kita kena belajar daripada sumber-sumber yang sahih. Supaya kita sama-sama dapat menjaga diri kita dan juga ahli keluarga kita daripada tergolong dalam golongan yang sesat. Sound effect ada kat luar. Okey, seterusnya ini dia lah. Okey, ada satu share lah. Okey, sepanjang sepanjang isi kandungan akidah akhlak tadi tu kan. Akidah ibadah akhlak akan ada perkongsian mengenai amalan-amalan atau doa-doa. Okey, yang ini ialah doa untuk berkaitan dengan bidang akidah. Okey, doanya apa? Antara doa yang terdapat dalam Quran yang boleh dilazimi oleh suami isteri. Sebenarnya nak cakapnya, doa ni tak payah tunggu kamu jadi suami atau isteri. Waktu kamu bujang pun kamu dah boleh baca dan amalkan setiap kali habis solat. Okey, kat sini doa ini ada terkandung dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Wallazina yaqulu Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun Rabbana waj'alna lil muttaqina imama. Kamu boleh amalkan bacaan ini untuk mendapatkan zuriyatina, azwajina tu ialah pasangan atau isteri, wa zuriyatina, zuriat anak-anak kamu. Lil muttaqina imama, yang taat kepada muttaqin. Bolehlah baca. Okey? Kalau kamu layan Omar dan Hana, ayat ini memang ada dinyatakan dalam tajuk sambutan hari jadi ayah dia. Memang nak cakap kena amalkan daripada kecil. Okey, seterusnya ialah tanggungjawab suami isteri dari segi ibadah ya, iaitu mendidik keluarga dengan pengetahuan berkaitan dengan ibadah dengan betul. Ibadah yang paling basic ialah ibadah yang terkandung dalam rukun iman. Itu paling sekurang-kurangnya. Maka contohlah macam ibadah harian, solat. Maka suami dan isteri ni bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak. Sebagai orang Islam kita wajib solat. Maka solat tu macam mana? Terangkan. Kenapa kena solat? Memang inilah ialah aturan ibadah dalam Islam. Okey. Nak solat macam mana? Bacaannya macam mana? Paling biasa paling biasa nak mengajar anak tu ialah dengan cara bacaannya dahulu. Biasakan dia menghafal bacaan-bacaan dalam solat. Bila dah baca tu dia dah hafal, dia dah biasa, dah kita pun dah lazimkan dia dengan bacaan tersebut. Kita terangkan pula pergerakannya macam mana. So, bila dia bergerak, okey, bila dalam keadaan rukuk, apa bacaan rukuknya. Mungkin dia tak lancar lagi, tapi bila dibiasakan lama-lama dia akan okey. Dan lagi satu caranya ialah kita menunjukkan contoh teladan yang baik dengan kita melakukan solat berjamaah. Contohnya kan, solat berjamaah, anak-anak tu tengok perbuatannya dan bacaan ayah, maka
dia boleh follow dan ikut cara yang betul dalam melakukan solat. Itu jelah contoh. Okey, seterusnya ialah memastikan anggota keluarga menunaikan tanggungjawab ibadah. Inilah peranan ibu dan ayah ni. Tanya, pagi-pagi pukul 6 tak bangun lagi. Kejut, bangun, solat. Okey, bila tengah hari tengok anak-anak leka buat homework ke, leka tengok TV ke, tanya, dah solat zuhur belum? Dah azan dah tu. Ataupun, nak tahu nak kejap lagi nak azan kan? So nanti mak dah boleh arahkan. Dah azan ni, dah standby sana nak semayang. Maksudnya macam tu, memastikan peranan ibu dan ayah sama-sama untuk memastikan anak itu melakukan tanggungjawab sebagai seorang mukmin. Okey, lagi mempraktikkan cara hidup bersyariat dalam keluarga seperti solat berjemaah. Ni yang ada dekat tadi. Paling biasa ialah buatlah solat berjemaah ataupun perkara-perkara yang lain semuanya biarlah buat secara berjamaah, makan sama-sama, tengok TV sama-sama. Kenapa nak kena makan sama-sama? Waktu ni lah kita nak kebersamaan. Ada sifat menghormati, ayah yang start makan dulu, ayah baca doa, yang lain ikut, makan dengan sopan, table manner lah istilahnya boleh diajar pada waktu itu. Kalau tengok TV sama-sama, apa functionnya pula? Mungkin satu ialah kita nak mengelakkan dia tengok dan cerita macam-macam. Yang kedua, mungkin cerita tersebut memang perlu panduan daripada ibu bapa. Contohlah paling basic kita tengok cerita Melayu, tengok cerita pasal Mak Rempit kan. Memanglah peranan filem tu sebenarnya nak tunjukkan cerita pasal Mak Rempit, lepas tu dia bertaubat kan. Tapi kita peranan sebagai ibu bapa kena cakap, salah ni bawa motor macam ni. Nak bawa motor boleh, bawa motor biasa, duduk biasa je. Jangan sampai nak macam nak terbang ke, bawa laju-laju ke, langgar lampu merah ke. Maksudnya peranan ibu dan ayah tu komen apa yang berlaku dalam TV tersebut. Itulah function tengok TV bersama. Okey? Okey, seterusnya ialah mempraktikkan cara hidup bersyariat dalam keluarga seperti Zan macam dah ulang kan? Sorry. Memelihara ahli keluarga daripada amalan yang menyeleweng. Maksudnya tiba-tiba adalah berlaku pemujaan kasut. Tak adalah maksudnya bilalah berlakunya sesuatu penyelewengan lah. Contohlah anak-anak ni dia lebih mudah terpengaruh daripada media sosial. Maka kadang-kadang apa yang dia lihat dalam media sosial, contohlah kita ajak dia tengok cerita penunggang agama lah, paling latest lah kan. Bila dia tengok satu perbuatan tu, dia akan macam, kalau kita tak bimbing dia, boleh jadi dia rasa nak buat benda tu, praktikkan benda tu. Itu bahayanya. Maka ibu dan ayah ni peranannya bagi tahu tak boleh buat macam ni, berdosa. Okey? Itu maksudnya memelihara dengan cara memberi ilmu dan juga melarang. Ataupun kalau benda tu dah berlaku, menasihati dan menyuruhnya untuk memperbaiki. Itu maksudnya. Okey? Seterusnya ialah doa. Antara doa yang terdapat dalam Al-Quran yang boleh dilazimi. Ini doa supaya anak-anak tu senang nak buat ibadah, senang nak solat. Daripada surah Ibrahim ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zuriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini pun kamu boleh amalkan setiap kali solat mulai daripada sekarang. Sebab target awak mesti awak kahwin kan? Mesti maksudnya mungkin akan kahwin. Maka inilah doa-doanya supaya isteri dan juga anak-anak tu dalam kalangan orang-orang yang soleh. Senanglah kamu nak bimbing mereka. Bukan doa ni lelaki kena baca, perempuan pun kena baca. Supaya dapat seorang lelaki yang baik dan dapat melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Okey? Okey, seterusnya ialah tanggungjawab suami dan isteri dari segi akhlak, menunjukkan akhlak yang mulia agar menjadi contoh dalam keluarga. Kena tunjukkan, kena jadikan satu mak ayah ni sebagai satu contoh dalam keluarga untuk menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Bila suami isteri bercakap dengan sopan, maka anak-anak tengok, oh baik ayah ni layan ibu. Oh baik ibu layan ayah. Sopan je ibu tunaikan semua permintaan ayah. Layan ayah baik elok-elok. Maksudnya dengan perlakuan tersebut sebenarnya menjadi satu contoh yang paling anak-anak senang nak ikut berbanding saranan atau kata-kata. Okey?
Maksudnya pentingnya awak berakhlak mulia dalam keluarga. Yang kedua, menyemai sikap berkasih sayang sesama anggota keluarga untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Paling biasa amalan memeluk. Pagi-pagi dah peluk suami, peluk isteri, lepas tu anak-anak sekolah peluk, cium dahi, cium bumbun, sambil tu berdoa. Itu pun sebenarnya membantu menyemai kasih sayang. Dan anak-anak ni pun perlukan sentuhan, sentiasa memerlukan sentuhan supaya hatinya menjadi lembut dan dia mudah untuk menurut kata ibu dan ayah. Itu ialah satu resepi lah istilahnya. So, sentuhan tu penting. Kata-kata pun kena jaga. Cara bercakap pun ada teknik-teknik. Itu awak boleh belajar. Okay, yang ketiga, bekerjasama melakukan urusan rumah tangga. Agar kebahagiaan dirasai setiap anggota keluarga. Nak cakapnya, jangan ada pula sifat seorang suami. Masak tu kerja awak. Anak-anak tu awak yang kena didik. Semua kerja rumah ni kerja awak. No, itu ialah adat. Adat orang Melayu. Kenapa orang Melayu tu dulu macam tu? Sebab senang. Sebab suami tu pergi mencari rezeki. Rezeki bukan dia kerja kerani. Tak semestinya ada yang kerja ladang. Kan? Ada kerja-kerja yang susah. Maka dia dah penat. Jadi kat rumah tu peranan siapa? Peranan isteri. Nak ceritanya, memang betul mencari rezeki tu ialah kerja suami. Sorry. Sorry. Tapi suami isteri tu kena membantu meringankan tugas suami menguruskan keluarga. Itu maksudnya. Sebab itulah lama-lama benda tu jadi adat seolah-olahnya memasak, menjaga rumah atau mendidik anak-anak itu ialah tanggungjawab isteri. Tidak. Tadi ada cerita ke memasak tu tanggungjawab isteri? Tak ada. Tanggungjawab itu ialah tanggungjawab bersama. Maksudnya toleransi lah. Andai kata dua-duanya bekerja macam Ustazah lah kan, dua-dua bekerja. Maka balik tak adalah, saya nak minum, saya ni. Tak, maksudnya sama-sama. Kalau kita rasa memang nak melayan dia sebagai raja, tak ada masalah, boleh je. Tapi nak ceritanya mesti ada kerja-kerja yang boleh dilakukan bersama. Contohlah balik, isteri kena masak, ibu kena masak. Maka suami tu boleh tolong sediakan bahan ataupun paling biasa tolong basuh-basuhkan ataupun tolong uruskan anak. Waktu isteri masak, isteri tolong uruskan anak. Bukan waktu isteri masak, dia uruskan anak, suami tengok handset, main goyang-goyang kaki lah. Tak naklah macam tu. Macam mana nak bahagia kalau awak dah menyebabkan salah satu pihak merasa kesusahan dan rasa marah. Itu maksudnya. Okey lagi, kerjasama tu penting. Kerjasama, tolak ansur, kasih sayang tu semua penting. Sebab itulah dalam rumah tangga memang ada peranan masing-masing dan sepatutnya ada tugas-tugas yang dia boleh dibahagi sama rata. Okey? Yang keempat, menegur anggota keluarga yang melakukan kemungkaran. Menegur tu biar daripada awal. Tegur, ini tak boleh. Patutnya awak tak boleh buat macam ni. Macam ni. Amca tak boleh buat macam ni. Nanti Kang, Cik pun tak suka. Kawan-kawan pun tak suka. Benda tu kena cakap daripada awal. Supaya dia tahu benda tu salah dan benda tu boleh dilakukan ataupun tidak. Itu maksudnya. Okay? Sama juga, bukan semata-mata kepada anak. Kepada suami isteri pun sama. Okay? Okay, ini antara doanya pula untuk dalam bidang akhlak. Bismillahirrahmanirrahim daripada surah Al-Imran ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bacalah. Kalau dah ada suami isteri tu bacalah, tapi awak tak ada suami isteri lagi kan? Baca daripada sekarang. Amalkanlah selepas waktu solat. Okey? Okey, dah habis dah. Sekejap je pun rasa lama juga ni kan. Okey, jadi kita ulang balik apa yang kita belajar pada hari ini. Tadi Uzah kata objektif ni kamu dapat menyeraikan 2 tanggungjawab suami kan. Jadi apa dia dua yang kamu boleh ingat daripada tanggungjawab suami tu. Yang pertama, menyediakan keperluan asas, betul kan? Okey, yang kedua, memberi kasih sayang. Paling simple je kan? Okey, yang kedua, nyatakan 2 daripada tanggungjawab isteri. Memang kalau ikutkan dia ada 5 tu kan, yang asas. 2 tu apa? Yang pertama, paling biasa, taat pada perintah isteri pula. Taat pada perintah suami. Yang kedua,
menjaga kehormatan diri. Senang kan? Taat perintah suami, menjaga kehormatan diri dan juga boleh menjaga kehormatan suami. Okey. Yang ketiga, ni ialah soalan kibat. Suami menguruskan rumah dan anak-anak manakala isteri pula bekerja bagi menanggung perbelanjaan keluarga. Ini kes Mr. Mama. Berdasarkan pernyataan di atas, wajarkah perkara ini berlaku? Huraikan mujahadah. Awak boleh jawab dan boleh tunjukkan pada Ustazah awak. Ataupun Ustazah boleh munculkan soalan ni dalam Google Classroom. Nanti awak jawab. Okay? Jadi sampai sini sahaja dahulu. Lepas ni kamu akan bersama dengan Ustaz dan Ustazah awak masing-masing untuk tajuk yang seterusnya. Okey, diharapkan tajuk ni walaupun simple tapi boleh menjadi panduan awak untuk kehidupan yang akan datang. Okey? Yalah, Ustazah rasa semua akan merasai perkahwinan. Tapi sewaktu nak berkahwin, apa dia ilmu dan juga apa persediaan awak untuk ke arah itu. Ini boleh jadikan satu panduan pada awak. Okey? Okey, sampai di sini sahaja dahulu. Nanti kita jumpa lagi pada sesi yang lain. Semoga awak dapat ilmu daripada penyampaian pada hari ini dan awak boleh amalkan dalam kehidupan awak kemudian ataupun awak boleh je bagi tahu pada mak ayah awak supaya ada penambahbaikan dalam keluarga awak. Tak ada masalah. Sama-sama. Okey? Jangan mencemooh sesatu sama lain. Okey? Sudahi dengan tasbih kafarah surah Wal-As. Okey, jumpa lagi.